Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kepada Allah SWT pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran surah Al-Furqan Prisin 11 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizallah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 27 ya. Dengar ceritanya penerbit Galeri Ilmu dah nak siap kitab ni, cetakan baru. Kalau dah siap nanti bolehlah tuan-tuan dapatkan, supaya kita sama-sama merujuk kepada the same page dalam pengajian kita. Jadi muka surat 27 ini masih lagi bab yang pertama. Masih lagi berkaitan tentang tajuk bid'ah. Jadi ada orang kata, tak habis-habis ustaz ni. Tajuk bid'ah je. Sebenarnya dah habis tapi dekat surau lain. Dekat masjid lain dah lama khatam bab 1 ni. Tapi oleh kerana surah Al-Furqan ni kita baru mula kuliah bulanan, jadi masih tak habis-habis lagi satu. Yang kedua, masih tak habis-habis lagi orang yang tak faham bab bid'ah. Masih ketegak lagi. Kita duk bawa dalil, bawa contoh, mereka tak mau terima juga. Mereka nampak pesen mereka juga. Yang lebih parah lagi, kalau kita buat, dia berkata sesat, bid'ah. Kalau mereka buat, tak apa. Tu okey pula. Walaupun Nabi pun tak buat. Contoh, raya sebulan ni. Kita duk buat rumah terbuka, pejabat terbuka. Bid'ah. Mana ada zaman Nabi SAW orang buat jamuan-jamuan lepas 1 Syawal ni. 1 Syawal ziarah-ziarah, ya, lebih kurang sembahyang sunat apa, selesai. Kita tak. Bahkan kadang-kadang tu masih lagi ada tema baju raya, liputan, tema pakaian, baju Melayu atau baju kebangsaan atau baju raya dan sebagainya. Tapi kalau dengan tujuan dia itu nak mengadakan itu, nak menjamu makan. Kerana menjamu makan itu termasuk dalam suruhan agama kita, at'imut ta'am, kata Nabi SAW. Yang kedua, untuk mengeratkan hubungan sesama saudara seagama. Kerana budaya masyarakat kita, bila hari raya balik kampung. Jadi, peluang balik semula ke KL ni lah. Nak bersilaturahim dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan sepejabat. Maka itu termasuk bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana zaman Nabi tidak ada amalan sedemikian. Kenapa hasanah? Kerana selari dengan syariat. Jadi sepatutnya simple saja. Dan mereka ini yang menolak bid'ah hasanah ini, mereka mendakwa mengikut salaf. Kami adalah salafi, pengikut salaf. Jadi bagus ya. Salafi asalnya bagus. Kerana makna salafi adalah orang yang mengikut salaf. Salaf adalah generasi terbaik umat Islam. Yang pertama adalah murid-murid Nabi, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian orang yang pernah mengaji dengan anak murid Nabi, dan kemudian orang yang menjadi murid kepada orang yang pernah mengaji dengan murid Nabi, iaitu tabi'in. Jadi kalau betul-betul ikut salaf, bagus. Yang jadi masalah, tak ikut, tapi mendakwa sahaja. Yang ini yang kita keberatan lah.
Sebab itu kawan-kawan kita di sebelah utara sana, kadang-kadang dia bagi tahu, dia kata, "Ustaz, hak lagu tu depa bukan salafi." Habis itu depa salah pi. Salah pi kok ni depa pikut lain. Oh, salah pi tak mau kita nak betul pi. Salah pi jadi menyeleweng daripada anjuran agama kita. Jadi sebenarnya mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah. Yang ni yang mereka kadang-kadang terbakar dengan, "Ustaz apa macam ni?" Cuba dengar baik-baik, mengiktiraf bid'ah hasanah. Kalau bid'ah sayyi'ah dalalah itu memang kita tolak. Tapi bid'ah hasanah ni ulama telah terangkan semenjak lama, bahkan keluar daripada mulut sahabat Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Nikmatil bid'atu hazihi." Sebaik-baik perkara bid'ah, inilah dia. Berarti sahabat menerima konsep bid'ah tetapi baik. Dalam kuliah yang lalu, kita telah bawa 10 contoh bagaimana bid'ah hasanah diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka orang yang tolak bid'ah hasanah, dia melanggar sunnah Nabi. Dia menolak sunnah Nabi. Bid'ah maknanya perkara baharu. Nabi tak buat, Nabi tak suruh. Apabila ada sahabat yang buat, saya nak laju sahaja kerana ini kita dah cerita dengan detail pada kuliah-kuliah yang lalu. Just nak refresh balik. Maklumlah dah sebulan berpuasa, kemudian kita pun dah raya, lemang, ketupat dan macam-macam. Tahap kuliah yang lalu kita mengaji pun kita tak berapa nak ingat. Bukan lupa ya, tak berapa nak ingat. Jadi kita refresh. Ada 10 contoh. Pertama, iaitu sembahyang sunat wudu yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, atau boleh juga dianalisa sebagai sembahyang sunat mutlak yang dilakukan setiap kali selepas berwudu. Tidak ada anjuran khusus daripada Nabi SAW, tidak dicontohkan secara khusus oleh Nabi SAW, tetapi tidak ada salah solat sunat 2 rakaat selepas wudu. Maka Nabi SAW apabila mendapat tahu amalan ini daripada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengkaitkan dengan itulah sebab Sayyidina Bilal ini akan menjadi ahli syurga. Inni sami'tu baina yadayya dufan alaika fil jannah. Sesungguhnya saya telah mendengar di hadapan saya derapan 2 selipar kamu di dalam syurga. Yang kedua, Sayyidina Khubayb bin Adi al-Ansari radhiyallahu anhu, orang yang pertama apabila tahu akan dibunuh oleh musuh, salat 2 rakaat. Musuh kata, "Kami akan bunuh kamu." Dia kata, "Bagi saya masa sikit, saya nak solat." Itu juga tidak ada anjuran khusus daripada Nabi SAW, dan itu juga tidak dilarang atau dikritik oleh Nabi SAW. Yang ketiga, sahabat Nabi Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu membaca pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika i'tidal. Nabi SAW jadi imam, Nabi SAW bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Lalu sahabat ini menyebut, "Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi." Jadi pujian sebegini tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tanya lepas solat, "Manil mutakallimu anifa?" Siapa yang sebut macam tu tadi? Asalnya agak ragu-ragu juga nak mengaku. Akhirnya sahabat itu mengaku bahawa beliaulah yang menyebut demikian. Jadi kalau ikut teori kawan-kawan kita yang anti bid'ah hasanah, mestilah perbuatan itu haram. Kerana buat benda baru dalam ibadah. Akan tetapi oleh kerana perbuatan itu tidak melanggar tata cara solat, bahkan itu tempat untuk memuji Allah Ta'ala, maka Nabi SAW memberi perkhabaran gembira, "Inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal." Sesungguhnya saya telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba siapakah antara mereka yang pertama kali menulis pahala apa yang disebutkan tadi. Maknanya bid'ah tu hasanah, sehingga kan diberi pahala. Kemudian, tapi dekat sini kadang-kadang mereka komplain lah. Mereka kata, "Oh tu lain Ustaz. Tu zaman Nabi. Nabi SAW masih hidup. Zaman kita kalau ada orang buat perkara baru, siapa yang nak bagi tahu? Kata benda tu hasanah. Zaman Nabi okeylah. Nabi SAW boleh nampak malaikat, itu ini. Okay. Jawapannya, selepas kewafatan Nabi SAW, apabila berlaku perkara-perkara baharu, maka menjadi tugas kepada para alim ulama yang warasatul anbiya, pewaris para Nabi, untuk mengenal pasti hukum. Macam mana? Adakah tengok malaikat? Bukan. Sumber hukum, Quran, sunnah, ijma',
qiyas, istishab, istihsan, saddu zara'i, masalih mursalah, uruf, syar'u man qablana dan sebagainya. Ada lebih kurang 13, 14 ataupun 12 sumber-sumber hukum yang dirujuk oleh para alim ulama yang boleh dikatakan sepakat 4. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi ulama kena kaji. Itu yang mufti-mufti kadang bincang, ni apa hukum benda ni tak berlaku zaman Nabi SAW, boleh ke masyarakat buat? Jadi itu yang pertama. Yang kedua kata dia, perbincangan kita adalah tentang tajuk bid'ah. Ustaz bawa contoh macam ini, Nabi sudah iktiraf Ustaz. Kan Nabi puji. Bila Nabi SAW iktiraf, maka benda itu dah jadi sunnah. Jadi tak ada kena-mengena dengan tajuk bid'ah. Betul. Apa yang dia kata itu betul. Apabila Nabi SAW iktiraf sesuatu, maka itu dipanggil sunnah takririyah. Sunnah dalam bentuk periktirafan. Ada kalanya sunnah dalam bentuk perkataan. Sunnah qauliyah, apa yang Nabi cakap. Ada kalanya sunnah dalam bentuk perbuatan. Sunnah fi'liyah. Apa yang Nabi SAW buat juga sunnah. Ada kalanya sunnah dalam bentuk periktirafan. Orang lain yang buat. Orang lain yang cakap. Tetapi Nabi SAW mengiktiraf paling tidak dengan Nabi tidak larang. Orang buat satu benda, Nabi tak larang. Lebih-lebih lagi jelas pengiktirafan kalau Nabi SAW memuji. Macam dalam kes ini Nabi puji. Jadi betul apa yang dia cakap itu betul. Bila Nabi SAW mengiktiraf satu perbuatan, ia dipanggil sebagai sunnah takririyah. Cuma yang dia gagal faham adalah itu menjadi sunnah bahawa Nabi SAW mengiktiraf perbuatan-perbuatan baru yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu kefahaman yang luas terhadap sunnah Nabi SAW. Kalau dia tak, bagi dia hanya Rabbana lakal hamdu saja yang sunnah. Lain daripada itu tidak sunnah lagi. Bagi kita, berdasarkan kepada sunnah ini, maka kita sebagai umat Nabi perlulah mengiktiraf perkara-perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Sebab itu sunnah Nabi SAW. Yang keempat, sahabat Nabi membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Juga Nabi mengiktiraf dengan sabda baginda, laqad ra'aitu abwabas sama'i futihat laha. Saya telah melihat pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa tersebut. Yang kelima, seorang sahabat menjadi imam di Masjid Quba, mengamalkan satu amalan yang tidak diajar dan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, iaitu melazimi membaca suratul Ikhlas setiap rakaat. Contohlah dia jadi imam sembahyang subuh katakan. Tadi sembahyang subuh dia baca Fatihah. Selesai Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Selesai Qul huwallahu ahad sampai habis dia akan baca contohnya surah Wad-Duha. Habis Wad-Duha dia rokok. Bangkit rakaat kedua, dia baca Fatihah lagi, lepas tu baca Qul huwallahu lagi sekali, lepas tu dia baca Alam Nashrah baru dia rokok. Contohnya begitu. Pertama, tidak diajar oleh Nabi SAW. Kedua, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, jemaah tidak suka. Makmum tak berapa suka pesen macam itu. Jadi makmum komplain kepada imam. Jadi kalau ada sekali-sekala imam surah Al-Furqan jemaah komplain, tak payah kecil hati. Imam zaman Nabi pun orang komplain. Jadi apa ada hal, tak ada masalah. Jemaah ni tak berkenan, dia komplain lah. Dia kata imam tolong pilih satu. Kalau imam memang nak baca Qul huwallah Al-Ikhlas, dah selesai Qul huwallah rokoklah. Tak payah lagi baca surah. Kalau imam memang nak baca surah, dah surah saja. Jangan di Qul huwallahkan dahulu. Jadi imam pun bagi pilih satu juga. Kata imam, kamu pilih salah satulah. Kalau kamu nak saya jadi imam, macam itulah cara saya. Kalau kamu nak macam-macam lah, nanti imam lain, senang. Jadi makmum keberatan lah. Sebab imam ni bagus. Hanya kan dekat situ saja yang mereka kurang berkenan. Lalu mereka mengadukan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda memanggil imam tersebut. Kalau zaman kita ni, imam dah dipanggil oleh Jawi ke Jaiz kerana ada aduan daripada jemaah. Jadi Jaiz panggil, Dato' Jawi panggil. Ni apa cerita ni? Kami dapat aduan kata Tuan Imam buat macam ni. Jadi zaman Nabi SAW juga, bila Nabi SAW dapat aduan, Nabi panggil. Kenapa Tuan Imam tak nak dengar cadangan daripada jemaah? Jawab imam tersebut, inni uhibbuha ya Rasulullah.
Sesungguhnya saya itu kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Bila kasih saya ulang. Baik. Di situ kan Nabi SAW sudah boleh menilai kasih kepada ayat Quran bercanggah tak dengan syarak? Bahkan baik. Kasih kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ada tidak di sana larangan mengatakan tak boleh baca surah yang sama pada rakaat yang berbeza? Tak ada. Jadi oleh kerana perbuatan imam tadi tidak ada larangan daripada syarak dan dorongannya juga itu patuh syariat, iaitu kasih kepada ayat Al-Quran. Bukan sahaja Nabi SAW tidak melarang, bahkan baginda bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suratul Ikhlas itulah yang memasukkan kamu ke dalam syurga nanti. Jadi ini sikap Nabi SAW. Kalau ikut teori kawan-kawan kita, mereka kata setiap perkara baharu dalam urusan ibadah haram. Kalau haram, Nabi kena larang. Kerana sifat seorang Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Ya, imam tadi sudah buat satu perkara baru dalam ibadah. Kalau ikut teori mereka, Nabi kena larang. Ini tak boleh, imam. Saya tak pernah buat macam itu. Saya tak pernah suruh. Buat benda yang saya tak pernah buat benda yang saya tak pernah suruh dalam ibadah, itu haram. Jangan buat lagi. Sepatutnya lah. Kalau teori mereka itu memang benar, tapi teori mereka batil. Ya. Itu bercanggah dengan pegangan majoriti pada alim ulama tidak menerima kayu ukur yang sedemikian. Kayu ukur yang dipegang oleh para alim ulama, perkara baharu tidak ada beza, sama ada urusan ibadah ataupun urusan dunia, kalau bercanggah dengan syarak, hukumnya haram. Urusan dunia misalnya pembedahan tukar jantina, itu tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya pembedahan tukar jantina tidak ada. Yang peperangai pondan sudah ada zaman Nabi. Yang lelaki tapi berperang macam perempuan sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum daripada itu lagi. Tapi kalau sampai dipotong, diejas, dia apa, ya, pembedahan tukar jantina tak ada. Berarti itu perbuatan bid'ah. Dan ia haram, walaupun pembedahan itu urusan dunia. Pembedahan bukan urusan ibadah. Ia hanya urusan dunia sahaja, tetapi kayu ukur para ulama lebih konsisten. As long as benda itu bercanggah dengan syarak, tidak ada beza dunia atau ibadah, ianya adalah haram. Masih lagi mereka gagal faham. Saya pernah ketika berkuliah di Kedah, live masuk soalan tentang isu bid'ah ni. Dia kata, Ustaz, kalau boleh buat bid'ah hasanah, pasal apa kita tak semayang subuh 4 rakaat? Ustaz kata, saya baik boleh buat. Makanya kita sembahyang subuh 4 rakaat, apa salahnya? La ilaha illallah. Masih gagal faham. Asal baik boleh buat, baik dari segi syarak. Adakah sembahyang subuh 4 rakaat itu dari segi syarak baik? Kan tidak. Kan batal. Kan haram. Jadi yang kita katakan asal baik kita boleh buat, maksud baik di situ adalah daripada segi hukum syarak. Bukan hanya kita fikir logik kita sendiri, kalau 2 rakaat pun dah baik, 4 tentulah lagi baik, double. Tidak. Kerana nanti kita akan jumpa dalam bab yang ke-3. Ibadah ada yang jenis khusus, memang kena buat exactly. Contohnya semayang, kalau subuh 2 rakaat memang kena buat 2. Buat 3 tu bid'ah, buat 1 juga bid'ah. Tapi ada ibadah yang umum, yang boleh buat dengan cara yang lebih bebas, seperti ibadah salawat, seperti ibadah zikir. Itu ada kelonggaran. Misalnya nak selawat di mana? Di mana-mana. Kalau haji tak boleh. Haji kan mesti di Kaabah. Haji di Madinah pun tak boleh. Walaupun Madinah kira tanah suci juga. Kalau ada orang dia kata, sesak nak pergi haji Kaabah ni, nampak Madinah lapang sikit, saya pakai haji di Madinah je lah Ustaz, tak boleh. Kerana tempat dah ditetapkan. Selawat mana-mana boleh. Selawat di Mekah, di Madinah, di rumah, di Shah Alam, di Selangor, di mana boleh. Di Johor boleh. Tak ada masalah. Nak selawat bila? Kalau semayang jangan. Kan ada hari ni cuti, rumah terbuka banyak, rumah terbuka tengah hari ramai yang buat. Pagi free, kita semayang Zuhur siap-siap. Jadi nanti tak akan load. Tak boleh. Tapi kalau selawat, ni free, saya nak selawat sekarang, silakan. Tak ada masalah. Nak selawat banyak mana, nak selawat dalam keadaan suci daripada hadas boleh, nak selawat daripada tak suci daripada hadas tidak dilarang, nak selawat dalam keadaan menghadap kiblat boleh, dalam keadaan tak menghadap kiblat juga tidak dilarang, nak selawat sambil memandu boleh. Bahkan kalau satu orang misalnya dia berjoging untuk jaga kesihatan, dia fikir-fikir aku jogging jaga kesihatan saja pun kosong juga. Baik aku berzikir, baik aku berselawat. Jadi sambil dia jogging, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mana dalil khusus berselawat sambil jogging? Dia tak ada. Tapi oleh kerana selawat ni ibadah jenis umum, maka tidaklah kita tu menjadi haram
Tapi kalau semayang sambil jogging boleh. Kan haram, batal lah semayang. Baik. Kembali ya, itu insya-Allah bab yang ketiga kita akan perdetailkan. Jadi teori yang mengatakan setiap perkara baru dalam urusan ibadah itu haram, tak betul. Bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Kena tengok dulu. Kalau perkara baru itu bercanggah dengan syarak, maka haram. Kemudian, sahabat yang menjadikan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah. Bila ada ketua kampung disengat oleh jengking, kala jengking, lalu bertanya kepada sahabat Nabi, ada atau tidak yang pandai merawat, menyapi. Seorang sahabat kata, boleh dengan syarat, kalau sembuh, kami nak dihadiahkan beberapa ekor kambing. Lalu, dibaca suratul Fatihah, sembuh. Dapat kambing, kata sebahagian, jangan kita makan lagi, kita tanya Rasulullah dulu. Nak tengok syariat compliant ke tidak. Orang kita tak, buat dulu baru tanya Ustaz. Ya ke Ustaz, haram ke lah? Saya dah 3 bulan join Ustaz. Kenapa tak tanya dulu? Jadi, menunjukkan bahawa sahabat tak semestinya satu perbuatan baru itu bercanggah. Nabi SAW hanya mengatakan wa ma yudrika anha ruqyah. Macam mana kamu tahu bahawa Fatihah itu boleh dijadikan sebagai ruqyah, ya, iaitu rawatan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama menjadikan kedudukan makmum itu di belakang imam. Asalnya makmum selari saja dengan imam. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas apabila Nabi SAW tarik, bila duduk selari dengan Nabi, bila undur ke belakang. Lalu ditanya oleh SAW selepas daripada solat, dan apabila undur, dia kata tak layaklah makmum itu berada sama dengan imam, dengan Rasulullah SAW. Lalu bagi dia gembira dengan jawapan tersebut dan mendoakan kebaikan buat beliau. Cara makmum yang masbuk. Jadi untuk kita yang selalu masbuk ni adalah sikit rasa lega. Rupanya sahabat Nabi juga masbuk. Zaman Nabi SAW, sahabat yang masbuk dia akan tengok isyarat daripada sahabat yang lain yang solat daripada awal. Maka kalau dapat isyarat katakan macam ini, ya, maknanya dia faham satu rakaat dia tertinggal. Maka dia takbir, dia kejar buat satu rakaat dan salam sekali dengan imam. Kalau 2 rakaat dia kejar 2 rakaat, nanti salam sekali dengan imam. Masuk Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pada satu hari dalam keadaan lewat masbuk, dia tidak menghiraukan isyarat yang diberikan oleh para sahabat. Dia Allahu Akbar, dia terus ikut di mana Nabi SAW berada. Katakanlah Nabi tengah sujud, dia terus sujud. Dia tak kejar. Lepas salam, dia tahulah berapa tertinggal. Maka dia tambah lagi yang tertinggal. Lalu Nabi SAW berkenan dengan cara ini dan bagi dia bersabda, Sanna lakum Mu'az. Mu'az telah membuatkan cara yang elok untuk kamu bagi yang masbuk. Kemudian, Bani Zuhair bin Syaiban. Mereka ini ada berperang dengan orang Parsi. Mereka didakwah untuk masuk Islam. Mereka kata kami sekarang sibuk urusan berperang. Nantilah lepas selesai berperang dengan orang Parsi nanti kami akan pertimbangkan cadangan untuk kami masuk Islam. Jadi bila pergi berperang ada ketua mereka berkata, siapa tadi tu yang mengaku jadi Rasul, yang suruh kita masuk agama baru tu siapa? Jadi kata satu orang namanya Muhammad. Ya, kalau betul dia Rasul, kita meminta kemenangan kepada Tuhan dengan nama beliau. Jadi bila dapat berita kemenangan Bani Zuhair mengalahkan tentera Parsi, Nabi SAW tidak komplain, bahkan bagi dia bersabda, bi nusiru, dengan perantaraan nama kulah mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemenangan oleh Allah. Baik, contoh yang ke-10 dan terakhir. Sebenarnya untuk orang yang berlapang dada untuk menerima kefahaman yang sebenar, 2-3 contoh dah cukup. Tak perlu sampai 10. Yang 10 ini adalah berlaku kepada sahabat Nabi Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Satu malam beliau tidur dan bermimpi, dan mimpi ini mimpi yang mewajibkan mandi, ya. Orang kata wet dream, ya. Tapi masalahnya pagi nak subuh nak mandi itu cuaca sangat sejuk. Jadi beliau tayamum dan sembahyang subuh siap jadi imam lagi. Padahal asal tayamum bukan kerana sejuk. Asal tayamum adalah kerana tak ada air. Itu dalil dalam Quran. Jadi bila Sayyidina Amr Al-As buat macam ni, kalau ikut zahirnya tak ikut dalil. Dalil kata kalau tak jumpa air. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Kalau zaman kita ni mungkin dalam grup WhatsApp taman lah.
Ada orang masuk, imam tadi semayang tak mandi wajib kot. Macam itulah lebih kurang kan. Tapi berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi tanya. Apabila ditanya oleh Nabi SAW tentang beliau tidak mandi wajib ketika menjadi imam salat subuh, Sayyidina Amr bin Al-As hanya membaca ayat suci Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu itu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala itu kasihan belas kepada kamu. Jadi Nabi SAW senyum. Oh, pandai ya kamu. Maksudnya dengan cuaca yang begitu sejuk, ya Rasulullah, kalau saya mandi boleh mati. Allah tak bagi bunuh diri sendiri. Jadi Nabi SAW hanya senyum, menunjukkan bagi dia redha dengan ijtihad dan jawapan daripada Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Itu ada elemen ijtihad. Jadi agama ni tidak rigid sehingga apa yang kita faham zahir saja yang betul. Tapi kadang-kadang pelik. Kita buat sambutan maulid Rasul, kata dia bid'ah, Nabi tak pernah buat. Dia buat malam zikra Rasul, dan jadi sunnah. Apa beza? Nabi pun tak ada buat malam zikra Rasul, malam memperingati Rasul. Boleh buat. Pasal dia pun buat. Kalau kita buat, bid'ah. Nabi tak pernah buat. Laukana khairan la sabaquna ilahi. Kalaulah sambut maulid ni baik, tentulah sahabat Nabi dah lama buat dan sebagainya. Kalau mereka buat, okey pula. Kita buat majlis-majlis sebagainya, bid'ah. Contoh ya, kawan-kawan kita yang buat perkampungan sunnah. Itu kan bid'ah. Mana ada zaman Nabi buat perkampungan sunnah. Tapi secara asas, hasanah. Kerana apa yang dibuat dalam perkampungan sunnah, berkumpul, buat kuliah, buat ceramah, ya masing-masing buat aktiviti. Ini secara asas lah. Tapi kalau ceramah tu disampaikan benda-benda yang batil, tak elok lah. Secara asas, dia buat perkampungan sunnah 2-3 hari. Dijemput orang datang, dikumpulkan ilmuwan-ilmuwan, menyampaikan ilmu, menyampaikan kesedaran dan sebagainya, itu bagus kan. Walaupun tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan macam itulah sikapnya. Kalau kita buat saja betul, orang lain buat bid'ah sesat, itu adalah sikap yang tidak adil dalam beragama. Baik, itu hanya siaran ulangan. Ya. Itu pun sudah ada yang lelap sudah. Belum lagi masuk isi. Jadi isi lagi ringkas insya-Allah. Sebab apabila kita ceritakan kisah-kisah tadi, akan ada orang yang bangkang mengatakan itu tidak mengapa kerana Nabi SAW masih hidup. Walaupun sahabat buat benda baru, tak ada masalah. Kerana bila Nabi SAW masih hidup, Nabi SAW boleh beritahu sama ada perbuatan itu boleh atau tak boleh. Tapi lepas Nabi dah wafat, tak boleh buat benda baru lagi. Ini terbatal dengan sikap sahabat sendiri. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in masih lagi buat benda-benda baru yang mana pada ijtihad mereka baik dari segi syarak. Yang pertama, seawal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah telah membuat bid'ah yang hasanah, iaitu jam'ul Quran fi mushafin wahidin, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Mereka kata itu bukan bid'ah Ustaz, sebab yang buat Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar buat, itu jadi sunnah. Sunnah Khulafaur Rasyidin kita kena ikut. Betul lah tu. Berarti sunnah Khulafaur Rasyidin adalah membuat perkara baharu yang tak bercanggah dengan syarak. Itu sunnah Khulafaur Rasyidin yang kita kena ikut. Bercanggah dengan sunnah kamu. Kamu asal baru haram, asal baru sesat, asal Nabi tak buat haram. Mana boleh macam itu? Tak sama seperti sunnah Khulafaur Rasyidin. Memang Sayyidina Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menganggap mengumpul Al-Quran dalam satu mushaf itu bid'ah. Buktinya, apabila datang proposal cadangan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, wahai khalifah. Kenapa? Kerana orang-orang yang hafal Al-Quran ramai yang terbunuh dalam peperangan. Masa itu umat Islam kerap berperang dengan orang kafir. Bila berperang, ada yang mati pula penghafal Al-Quran. Nanti kalau tidak dikumpulkan, bimbang satu masa umat Islam tak tahu Quran yang sebenar itu macam mana. Kumpulkan dalam satu mushaf. Macam mana wahai Umar? Aku nak buat. Benda ni Nabi pun tak pernah buat. Maknanya di sisi Sayyidina Abu Bakar itu bid'ah. Nabi tak pernah buat. Jadi beliau keberatan. Lalu dipujuk oleh Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, huwa wallahi khair. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ni demi Allah benda baik. Dia perli kita. Oh, geng-geng ni asal baik boleh buat. Nah, itu sikap sahabat. Nak buat kena pastikan dulu baik. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yakin
dengan apa yang diterangkan oleh Sayyidina Umar, bahawa perbuatan itu baik, lalu mereka melaksanakan. Berarti melaksanakan perkara baharu yang baik adalah sunnah khulafa' rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Yang kedua, perintah salat tarawih berjamaah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Mana ada bid'ah Ustaz? Salat tarawih zaman Nabi dah ada. Mana ada bid'ah? Itu bid'ah dari segi bahasa saja. Jangan tidak memahami, ya. Memang zaman Nabi SAW telah berlaku solat tarawih ini. Solat qiyam Ramadan ini dah berlaku. Apa yang berlaku adalah selesai daripada solat fardu, Nabi SAW buat solat tarawih qiyam Ramadan ni. Jadi sahabat ikut. Masuk malam yang kedua, mungkin dah sampai berita, semalam kami sembahyang dengan Nabi SAW, kami bagus lagi, seronok sembahyang dengan Nabi, ramai. Makin bertambah yang ikut Nabi SAW. Masuk malam yang ketiga ataupun malam yang keempat, Nabi sudah tidak keluar sembahyang lagi. Sembahyang fardu, ialah selesai sembahyang fardu, Nabi masuk dalam rumah dah tak keluar lagi. Sahabat tunggu. Nak sembahyang macam malam sebelumnya. Sampai pagi Nabi tidak keluar. Lalu Nabi SAW terangkan kepada para sahabat, bukan kata saya tak tahu kamu tunggu saya semalam, tapi saya bimbang kalau diwajibkan, nanti ia akan membebankan. Nabi tak nak diwajibkan. Kerana kalau Nabi buat secara konsisten, ada kemungkinan diwajibkan. Lalu, oleh kerana Nabi SAW tak keluar, sembahyang sendiri tarawih di rumah, maka para sahabat masing-masing buat. Ada yang sembahyang dengan imam ni, ada yang sembahyang dengan imam ni, ada sembahyang seorang-seorang. Ya. Berkekalanlah amalan itu sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar keluar satu malam, tengok itulah keadaan dia. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan, alangkah eloknya kalau yang sembahyang tarawih ini semuanya melakukan di belakang seorang imam. Nanti satu orang jadi imam, yang lain buat 20 rakaat di belakang imam ini. Jadi hati-hati. Yang tak nak buat 20 rakaat, ia terpulang. Tapi jangan membid'ah sesatkan yang 20 rakaat. Kerana 20 rakaat ini ijma' semenjak daripada sahabat Nabi lagi. Bila Sayyidina Umar kata, nah, lantik seorang imam, sembahyang 20 rakaat di belakang imam ini, tidak ada satu orang sahabat pun yang bangkang. Mana telah ijma' sembahyang 20 rakaat itu bukan bid'ah. Bahkan sampai sekarang, saya percaya tuan-puan ada yang pernah Ramadan di Makkah, Ramadan di Madinah, di sana berapa rakaat buat tarawih? 20. Di sana 20 rakaat juga. Daripada dahulu sampai sekarang, tarawih 20 rakaat. Tapi kami nak buat 8, ya silakan. Tapi jangan membid'ahkan sesuatu yang telah diijma' oleh para sahabat. Itu risiko tinggi. Ya? Baik. Jadi itu bid'ahnya daripada sudut penetapan, ya, dibuat secara berjamaah di belakang seorang imam itu yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar komen, ya, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Kalau dikata itu bid'ah dari segi bahasa, tidak ada beza. Sebab dari segi bahasa, bid'ah adalah perkara baharu. Jadi berarti itu memang perkara baharu. Dan itu kan urusan ibadah. Kalau di sisi mereka, urusan ibadah mesti haram. Sayyidina Umar tidak memandang demikian. Bahkan ada kawan saya yang pergi buat umrah, bila melawat ke Madinah, ada satu orang lecturer yang bersyarah dalam Masjid Nabawi, orang Arab lah. Dia tergamak mengatakan, ya laita hadzal rajul lam yaqul hadzal kalam, kata dia. Alangkah eloknya lelaki ini ditunjuk pada makam Sayyidina Umar tak bercakap macam itu. Oh, lagi dia lagi pandai pada Sayyidina Umar kalau begitu. Maknanya macam dia kata Sayyidina Umar tu salah lah cakap ada bid'ah yang baik. Padahal Nabi SAW berpesan, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutlah contoh dua orang selepas daripada saya, ikutlah Abu Bakar dan ikutlah Umar radhiyallahu anhum. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengubah lafaz tasyahud. Tasyahud di sini maknanya tahiyat. Kan dalam tahiyat kita ada assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna dan seterusnya. Selepas kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merubah menjadi assalamu alaihi. Salam ke atas baginda, bukan salam ke atasmu. Jadi sahabat Nabi memandang tak ada masalah sebab maknanya sama. Tetap selawat ke atas Nabi, ya, salam ke atas Nabi. Tapi sahabat yang lain tidak buat macam itu. Ya. Mazhab yang kita ikut sekarang, mazhab Syafi'i juga tak ikut macam itu. Ikut sahabat-sahabat yang lain yang masih mengekali assalamu alaika.
Yang ini yang masa dialog isu Wahabi di Perlis, rakan dialog kita Ustaz Saman Ali, dia mendakwa bahawa inilah bukti tak boleh istighosah dengan orang mati. Sayyidina bin Mas'ud pun sampai menukar lah, kata ada. Ini bukti boleh buat ibadah hasanah. Bukan bukti tak boleh. Ini tak ada kena-mengena dengan minta dengan orang mati ke apa. Ini kita bagi salam pada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW masih hidup, yang Nabi ajar adalah Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Tapi ada sahabat yang memandang tidak masalah menukar menjadi Assalamu alaiki. Kerana masih maknanya memberi salam kepada Nabi SAW. Tapi sahabat-sahabat yang lain masih mengekalkan. Kemudian menulis Al-Quran dalam satu rasam zaman Sayyidina Uthman dan perintah azan pertama pada hari Jumaat. Kerana azan Jumaat zaman Nabi SAW dan dua khalifah yang pertama adalah ketika imam sudah naik atas mimbar. Macam zaman kita sekarang juga kan, imam naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, imam duduk, azan. Sekali itu saja. Yang sebelum imam naik atas mimbar tak ada azan. Tetapi Sayyidina Uthman kerana melihat ada keperluan, maka Sayyidina Uthman memerintahkan supaya azan dahulu. Apa keperluan dia? Zaman itu orang sudah ramai, duduk jauh daripada masjid. Kalau azan satu kali macam biasa, yang mereka ini tak sempat solat jemaah. Jadi azan awal, mereka sedar waktu Jumaat dah hampir, maka mereka bersiap, tutup kedai dan sebagainya. Sedang elok mereka itu sempat solat jemaah. Jadi tidak ada sahabat yang bangkang. Tak ada yang kata, Uthman, mana ada zaman Nabi azan 2 kali? Nabi pun tak pernah buat. Tak ada. Jadi semua sahabat bersetuju, ini menjadi bukti bahawa sahabat ijma' boleh buat perkara baharu dalam urusan agama selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Syarat itu penting. Kerana tak ada beza. Urusan dunia pun macam itu, selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Kemudian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membuat selawat sendiri ke atas Nabi SAW. Jadi ada golongan yang kata tak boleh, selawat hanya boleh yang warid daripada Nabi SAW. Ini tak betul. Kerana perintah selawat itu umum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi. Selawat dan salam dengan lafaz yang warid daripada Nabi SAW seperti selawat Ibrahimiyah itu baik. Tapi tidak berarti haram selawat dengan lafaz-lafaz yang lain. Buktinya sahabat juga ada buat selawat mereka sendiri. Para ulama' semenjak daripada dulu ada yang buat selawat sendiri. Tiba-tiba kawan kita yang belajar 4 tahun, 5 tahun di luar negara merasakan mereka lebih pandai, lebih faham agama berbanding sahabat dan juga para alim ulama'. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar juga ada menambah lafaz tasyahud dan lain-lain. Jadi terbukti ketika Nabi SAW masih hidup dan selepas kewafatan baginda SAW, para sahabat melakukan perkara-perkara baharu baik dalam urusan dunia ataupun agama yang mereka nilai tidak bercanggah dengan syariat. Dan masa Nabi hidup dapat periktirafan daripada Nabi SAW. Nak apa lagi? Cukuplah. Tapi ada khilaf. Yang ini kata bid'ah, yang ini kata tidak bid'ah, itu biasa. Contohnya orang sujud lepas semayang. Kan ada orang macam tu. Lepas habis semayang dia sujud pula. Boleh ke tak boleh? Jadi di sisi sebahagian dia kata tak boleh lah. Sebab sujud ni kena ibadah. Sujud tu kenapa? Adakah sujud tilawah? Bukan. Adakah sujud dalam semayang? Semayang dah selesai. Adakah sujud syukur? Syukur apa? Jadi bagi ulama' yang mengatakan macam ini, dia kata itu adalah bid'ah. Tapi ada seorang ulama' katalah, sujud syukurlah lepas ada orang tak semayang. Dia dapat semayang, dia syukur. Maka sujud syukur bukan bid'ah. Jadi bukan perdebatan antara ulama' ini boleh ke tak boleh buat ibadah yang bercanggah dengan syarak, yang tidak ada dalil syarak, bukan. Dua-dua setuju, tak boleh kita buat satu sujud yang tidak ada disyariatkan. Yang disyariatkan adalah sujud solat, sujud syukur dan sujud tilawah bila ada ayat-ayat sajadah. Ya. Jadi yang berlaku khilaf di kalangan ulama adakah sujud lepas solat tu sujud syukur ke bukan? Yang kata sujud syukur, okey, tak ada masalah. Yang kata bukan sujud syukur, dan itu yang lebih kuat, kerana sujud syukur ni adalah nikmat yang ketara dia mendatang.
Kalau nak kira nikmat solat, nikmat iman, memang sujud syukur panjang lah kita. Mujurlah saya masih orang beriman. Ada orang yang sudah murtad, sujud lagi. Mujurlah saya boleh bernafas. Ada orang dah berhenti nafas, sujud lagi. Bukan begitu. Dia syarat sujud syukur ni adalah nikmat yang ketara. Tiba-tiba mendatang, kita terselamat daripada satu kemalangan. Misalnya, sujud syukur. Kita dapat satu projek besar, misalnya, sujud syukur. Kita dilantik jadi menteri, misalnya, sujud syukur ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bergantung. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bila dilantik jadi khalifah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua orang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau dilantik, seorang lagi yang nak jawatan beliau pun juga inna lillahi. Sebab dia nak Allah dapatkan orang lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Umar bin Abdul Aziz dia tengok besarnya lah tanggungjawab ni. Akan dia bertanggungjawab dapat Allah Taala pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Tapi secara umum sujud syukur ni dapat nikmat-nikmat yang ketara. Bukan nikmat yang berkekalan macam nikmat hidup, nikmat iman itu besar. Nikmat Islam itu besar. Tapi tidak disyariatkan sujud syukur untuk nikmat-nikmat yang sebegini. Wallahu a'lam. Insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung di muka surat 29 bagaimana mendakapi orang yang menolak perkara-perkara baru dengan alasan kata dia laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalaulah perkara baru ni baik, Quran awal baik, kalaulah sambut maulid baik, kalaulah perkara-perkara sunnah tu baik, itulah para sahabat dah lama buat, mereka tak buat pun. Jadi macam mana kita nak menanggapi dakwaan sebegini, wallahu alam. Tuan-tuan, datuk-datuk Tan Sri ada soalan tak? Kalau saya mampu jawab. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhillil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.